Okey, kita dah tahu tentang maksud keimunan. Kita tahu imunisasi kan. Imunisasi itu proses nak masukkan proses untuk badan kita dapat ketahanan badan. Dan kita tahu keimunan tu maksudnya keupayaan badan kita untuk mempertahankan diri daripada jangkitan penyakit. Itu keimunan. Keimunan ni pula dalam buku ni dia tunjukkan ada keimunan pasif dengan keimunan aktif. Keimunan pasif dengan keimunan aktif ni pun ada dua pula. Boleh didapati dengan dua cara. Keimunan pasif boleh dapat secara semula jadi atau secara buatan. Keimunan aktif pun boleh dapat secara semula jadi atau buatan. Jadi kita tengok yang ini ya. Keimunan pasif tu apa? Keimunan pasif tu maksudnya badan dapat antibodi daripada sumber luar. Contohnya, keimunan pasif ni ada dua. Boleh dapat secara semula jadi, boleh dapat secara buatan. Kalau keimunan pasif ni nak dapat secara semula jadi, contohnya macam susu ibu. Susu ibu ataupun baby dalam rahim ibu. Jadi darah ibu tu ada antibodi kan, antibodi ibu dia masuk melalui dinding plasenta bagi pada baby. Ataupun susu ibu. Susu ibu ni, dalam susu ibu tu ada antibodi yang dah siap-siap ada antibodi ibu, dia bagi ke anak. Jadi baby tu tak keluarkan antibodi sendiri. Jadi grafnya macam ni lah. Ini kepekatan antibodi dalam darah masa baby dapat, masa sebelum dapat susu, contoh ni untuk bayi kan, sebelum dapat susu ibu, antibodinya kosong. Ya, kat sini lah kosong. Tapi boleh dapat susu ibu, dapat setiap hari diberi susu ibu kan, satu hari berapa kali agaknya minum susu ibu. Jadi kepekatan antibodi ni makin bertambah sehinggalah mencapai aras keimunan, sehinggalah badan tu berupaya untuk lawan penyakit. Jadi bayi yang diberi susu ibu dia lebih sihat, ya, sebab dia ada antibodi daripada ibu dia, ya, untuk melawan penyakit. Keimunan pasif juga boleh didapat secara buatan. Contohnya apabila antiserum disuntik. Antiserum ni apa? Antiserum ni ialah darah cecair jernih yang mengandungi antibodi untuk mencegah penyakit. Ya. Diambil darah cecair ni biasanya daripada haiwan. Contohnya haiwan tu ada antibodi dalam badan dia terhadap penyakit, contohlah kancing gigi. Jadi kita ambil darah cecair yang jernih, bukan darah merah tu. Dalam darah tu dia ada, kita boleh asingkan cecair jernih tu. Dalam tu ada antibodi kancing gigi tadi. Kita suntik pada badan pesakit. Ini bila pesakit tu tengah sakit. Dia tak sempat nak hasilkan antibodi sendiri. Kalau nak tunggu dia hasilkan antibodi sendiri, dia boleh mati contohnya. Ya. Jadi kita kena bagi dia antibodi segera. Jadi kita ambil daripada antiserum. Jadi bila dia dapat antiserum, suntikan yang pertama dia dapat antiserum, antibodi dalam badan dia tinggilah. Dia boleh lawan penyakit. Tapi nanti antibodi dia akan berkurang sebab badan dia tak keluarkan antibodi. Kemudian kita bagi lagi suntikan kedua sebab dia belum sihat lagi. Nanti dia boleh lawan penyakit sekejap. Kan, tapi lama-lama dia akan, antibodinya akan berkurang. Itu ialah keimunan pasif. Badan dapat antibodi daripada sumber luar. Sekarang kita tengok keimunan aktif pula. Keimunan aktif ialah badan hasilkan antibodi sendiri apabila dirangsang. Ini yang kita kata vaksin tadi kan, salah satu contohnya ialah vaksin. Dirangsang oleh antigen. Boleh dapat semula jadi,
Ni contohnya, selepas kita sembuh daripada serangan penyakit, kita tak makan ubat apa-apa pun, setakat makan Panadol untuk sakit kepala je kan. Kita dapat demam contohnya. Ya. Bila dapat demam, ya, badan kita akan keluarkan antibody. Ya, antibody sikit. Lama-lama sampailah kepada antibody yang dihasilkan tu banyak tetapi tidak mencukupi untuk capai aras keimunan. Bila jangkitan yang kedua, antibody yang dihasilkan melebihi aras keimunan. Masa tu badan kita dah kuat untuk lawan penyakit. Kita dah ada antibody tu dalam badan kita. Jadi kali kedua, patogen datang serang, kita dah tak sakit dah. Ya? Tapi boleh juga keimunan aktif boleh dapat daripada buatan, keimunan aktif buatan. Yang ini yang vaksinasi tu. Ya? Vaksin, kita masukkan patogen yang lemah. Suntikan vaksin pertama, antibody dia akan tinggi, naik sikit. Tapi tak cukup, tu sebab kena ada suntikan vaksin kedua atau booster. Dia tinggikan lagi. Ya? Jadi aras waktu ni kita dah dapat aras keimunan, kita tak akan dapat penyakit lagi kalaupun patogen tu ada masuk dalam badan kita. Yang ini keimunannya berpanjangan. Tadi yang keimunan pasif tu keimunannya sekejap saja. Ya? Sekejap saja, dan dalam keimunan pasif buatan, keimunannya sekejap dan segera, waktu tu je. Okey? Cikgu harap kamu faham keimunan aktif dan keimunan pasif.